Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semuanya dengan kesihatan dan juga terlebih lagi sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kita pada malam ini. Okey jemaah, pada malam ini alhamdulillah kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan sihir. Jadi di sini kita sudah masuk pada satu lagi topik berkenaan dengan pembahagian sihir yang akan kita bincangkan bermula dari muka surat 573. Jadi kalau bagi mereka yang memiliki kitabnya, sila buka muka surat 573. Kita akan membincangkan tentang pembahagian sihir menurut pendapat Imam Ar-Razi. Okey, jadi nanti kita akan lihat pembahagian sihir yang beliau bahagikan. Namun penting juga untuk saya katakan ada sebenarnya dia tidak ada kaitan pun dengan sihir. Tapi dia bahagikan kerana mengikut kepada pendapat beliau lah ya. Pendapat beliau berdasarkan kepada maksud sihir daripada sudut bahasa. Baik, di sini ya bila kita rujuk muka surat 573 kita ada tiga poin berkenaan dengan pembahagian sihir menurut Imam Ar-Razi. Pada poin kita yang pertama, poin kita yang pertama di sini disebutkan bahawa dia bahagikan ya, sihir ini disebut sebagai sihir orang Kildan atau Kishdan, yang mana dia kata, dia jelaskan kepada kita orang-orang Kildan dan Kishdan menyembah tujuh bintang yang mana mereka yakini bahawa bintang-bintang tersebut adalah pengatur dan pengendali alam semesta. Jadi mereka ni orang yang menyembah tujuh bintang tersebut yang mana mereka yakin boleh mengatur alam dan mengendalikan alam semesta, maksudnya semua perkara yang ada di atas muka bumi ini, dan mereka yakin bahawa tujuh bintang ini boleh memberikan kebaikan dan keburukan. Dan disebutkan di sini kepada mereka lah Allah mengutus Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Ya, mereka ni kalau menurut kepada pendapat Imam Ar-Razi ialah kaum yang diutus Nabi Ibrahim alaihi salam kepada mereka untuk membetulkan kefahaman mereka tentang ketuhanan, tentang akidah. Jadi ini dipanggil sebagai sihir pertama menurut pendapat Imam Ar-Razi. Kita juga ada pembahagian sihir yang kedua di sini menurut beliau ialah untuk orang yang berhalusinasi. Sihir yang kedua disebut sebagai orang yang berhalusinasi. Maksudnya dia memberikan dalil yang menunjukkan, beliau ni maksudnya Imam Ar-Razi tadi ya, memberikan dalil ataupun bukti yang menunjukkan halusinasi memiliki pengaruh bahawa manusia boleh berjalan di atas pelepah yang diletakkan di atas permukaan bumi. Jadi bagi dia, kalau orang yang berhalusinasi ini, mereka akan memiliki kemampuan untuk melihat bahawa pelepah orang ni, manusia, ada orang ni dia boleh berjalan di atas pelepah yang diletakkan di atas permukaan bumi. Namun dia kata, adapun jika pelepah tersebut diletakkan memanjang di atas sungai atau yang seumpama dengannya, maka dia tidak boleh berjalan di atasnya.
Dan ini dia pun menjelaskan, iaitu Imam Ar-Razi menjelaskan di sini, sebahagian doktor ni menurut pendapat dia lah ya, telah bersepakat melarang orang yang mana darahnya yang mengalir dari hidung untuk melihat segala sesuatu yang berwarna merah, serta orang yang berkesurupan maksudnya mereka yang diganggu lah ya, untuk melihat segala sesuatu yang mengkilat dan berputar. Ini semua tidak lain disebabkan kerana jiwa telah diciptakan untuk mengikuti halusinasi. Maksudnya bagi pendapat Imam Ar-Razi ni, kenapa orang yang darahnya mengalir di hidung tidak dibenarkan untuk melihat sesuatu yang berwarna merah, kerana mungkin dia boleh berhayal, kata padahal benda tu tidak ada, tapi dia rasakan ada kan, kerana dia melihat warna merah tersebut. So ini antara pendapat dia lah ya. Saya pun tak berapa sangat dengan pendapat ini, tapi tak mengapa, kita bacakan saja sebagai info untuk kita semua memahami bagaimana Imam Ar-Razi rahimahullah dia membahagikan jenis-jenis sihir ini. Dan beliau juga ada membahagikan untuk bahagian yang ketiga, iaitu bantuan makhluk ghaib. Bagi saya ini lebih tepat jika sekiranya untuk dikaitkan dengan jenis sihir, iaitu meminta bantuan jin. Dan beliau menjelaskan bahawa sihir yang bahagian ketiga ini, iaitu bantuan makhluk ghaib, boleh didapat dengan cara meminta bantuan makhluk ghaib bumi, iaitu para jin. Mereka terbahagi kepada dua jenis, iaitu jin yang mukmin dan jin kafir atau para setan. Jadi dia bahagikan jin ni ada dua kan, jin yang kafir, jin yang beriman. Maka di situ dia kata orang yang menggunakan cara yang ketiga ini, sihir yang ketiga ini, iaitu bantuan makhluk gaib, mereka kebiasaannya akan memilih lah sama ada mereka akan menggunakan jin yang beriman ataupun jin yang tidak beriman, ataupun menggunakan syaitan untuk membantu supaya sihir ini dapat dipraktikkan. Jadi beliau rahimahullah ya jemaah, kalau kita buka muka surat 574, dijelaskan lagi bahawa dia kata para dukun dan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang ini mengatakan bahawa berkomunikasi dengan roh-roh ini cukup dengan trik-trik yang sederhana. Maknanya adalah cara yang mereka lakukan, iaitu dengan sedikit mantra. Jadi apa trik dia kalau nak communicate dengan jin, tak kira sama ada jin mukmin ataupun jin yang tidak beriman itu tadi, ataupun syaitan. Jadi mereka kata dengan membaca sedikit mantra, ataupun adakan kepulan asap. Jenis inilah yang disebut dengan jimat. Jimat tu maksudnya mantra lah dan upaya pendudukan. Macam-macam ya. Okay. Macam-macam cara. Jadi ini pembahagian yang ketiga. Pembahagian ketiga yang mana menggunakan bantuan makhluk ghaib. Dan beliau juga ada menyebutkan bahagian yang keempat tentang jenis sihir ini. Okey, bahagian yang keempat tentang jenis sihir beliau sebutkan iaitu jenis khayalan, hipnosis dan juga sulap. Ini lebih kepada ahli silap mata lah. Okey, ahli silap mata ni dia biasa kita sebut magician lah kadang-kadang. Mereka ni ada satu trik untuk mengkaburkan pandangan kita. Sebab tu dia kata di sini jelaskan, kadang-kala mata seseorang boleh salah melihat dan sibuk memfokuskan kepada sesuatu tanpa sempat melihat kepada yang lain. Jadi Imam Ar-Razi dia jelaskan bagaimana keadaan itu berlaku. Dia kata dengan cara inilah sulap, hipnosis dan khayalan dapat dipraktikkan. Maknanya kita kalaulah orang yang ahli silap mata ini kan, ataupun hipnosis, dia akan buat kita ni dia akan memindahkan fokus kita kepada yang lain sehingga kita tak nampak trik yang dia lakukan. Akhirnya kita pun kita rasa wow, dia boleh buat sedemikian begitu. Jadi dia kata cubalah anda perhatikan seorang ahli silap mata yang mahir dan boleh memperlihatkan sesuatu yang mencengangkan para penontonnya. Dia berusaha menarik perhatian mereka kepadanya. Apabila mereka telah memiliki fokus memandang dengan tajam pada suatu hal, maka dengan cepat
ahli silap mata tersebut melakukan sesuatu yang lainnya, sehingga pada saat itu akan nampak sesuatu yang lain dan tidak seperti yang mereka kirakan. Pada waktu itu, para penonton pun akan takjub dan terkagum-kagum kepadanya. Seandainya pesulap itu ataupun ahli silap mata ini dia diam sahaja dan tidak mengucapkan kata-kata atau menggerak-gerakkan sesuatu yang boleh mengalihkan perhatian terhadap sesuatu yang ingin dia perlihatkan, kemudian konsentrasi para penonton tertuju pada apa yang ingin dikerjakannya, pastilah para penonton akan mengetahui semua trik yang dilakukan oleh ahli silap mata tersebut. Jadi kalau kita nak kata mudahnya lah ya, untuk poin kita yang pertama di slide saya di sini ataupun poin yang keempat, bahagian sihir yang diberikan oleh Imam Ar-Razi, dia lebih menjelaskan bagaimana ahli silap mata ini dia buat tentang hal tersebut. Okey, jadi dia terangkanlah bahawa itu merupakan satu trik yang mereka lakukan untuk mengalihkan fokus dan perhatian kita kepada satu perkara yang akhirnya kita tak nampak kekeliruan yang dia timbulkan, yang menyebabkan kita nampak apa yang dia inginkan. Itu yang menyebabkan kita pun percaya. Contohlah dia mungkin nak potong jari kita, ataupun masa kita masuk, masa ada kita nampak tu kan, dia letak orang lain, tapi kemudian beberapa minit kemudian setelah dia mula mengalihkan fokus kita, akhirnya bila dia buka pintu tu orang lain pula yang keluar. So ini mungkin yang trik-trik lah, banyak lagi trik lah, kita pun tahulah kan, kadang ada pelbagai macam trik, maknanya benda ni boleh dipelajari sehingga kita nampak perkara itu menariklah perhatian orang yang melihat, dan orang yang nampak pun mungkin kemungkinan besar boleh tercengang dan percaya kepada apa yang ditunjukkan, trik-trik yang ada. Baik, seterusnya kita lihat pada poin yang berikutnya, pengaruh terhadap benda. Pengaruh terhadap benda di sini, kalau dalam kitab muka surat 574 di poin kita yang kelima, menyebutkan bahawa ini merupakan kejadian pelik yang dilihat dari susunan alat-alat tertentu berdasarkan perkiraan tertentu. Maknanya dia ada masa-masa, ada time yang tertentu yang mereka lakukan. Jadi pada waktu itu sahaja kita akan dapati benda itu bergerak tanpa ada pertolongan, ada orang yang menyentuh benda ini, tapi nanti pada waktu tersebut benda itu bergerak. Tapi sebenarnya dia bukan kita kata ada bantuan jin, tidak. Namun kerana biasalah, ini boleh dikaitkan dengan teknologi sebenarnya. Kan ada waktu-waktu yang mana kita tengok tiba-tiba dia bergerak. Saya pun susah nak jelaskan. Dia contoh macam kita hantar email lah. Kan email ni nampak ajaib nampak ajaib. Macam mana email tu boleh sampai pada orang tersebut? Kan dia ada pengaruh, ada kesan dia pada orang tersebut dalam masa yang begitu cepat. WhatsApp kita, macam mana dia boleh sampai? So ini kita panggil sebagai pengaruh terhadap benda yang ada kaitannya dengan teknologi, ada kaitannya dengan satu perkiraan, satu susunan, satu pembentukan, kita panggil alat yang digunakan bagi menghantar sesuatu. Okey, lebih tepatnya mungkin boleh saya katakan di sini kerana adanya pengaruh benda itu, kerana adanya sesuatu yang telah disetkan. Kita setkan something yang menyebabkan dia bergerak. Kita tetapkan sesuatu, kita dah letak setting yang akhirnya menyebabkan benda tu boleh sampai dan sebagainya. Baik, seterusnya kita lihat pada poin kita yang keenam di sini. Dia kata sihir yang menggunakan bantuan ramuan khas. Contohnya dia kata makanan dan minyak lah, dia bagi contoh kepada kita di sini. Tapi lebih, bagi saya ia lebih kepada hal yang terdapat ataupun sesuatu khasiat yang terdapat pada makanan dan minyak tersebut, yang mana digunakan untuk memberi pengaruh kepada tubuh badan seseorang. Kan makan benda ini dia buat kita jadi pening contohnya. Makan benda ni buat jadi pingsan. Kalau sapu minyak ni buat jadi panas contohnya. Jadi ia di sini lebih kepada pengaruh
minyak ataupun makanan yang diberikan oleh seseorang. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada poin yang ketujuh, sihir pengikat hati. Dia letakkan di situ ya. Sihir pengikat hati yang mana Imam Ar-Razi dia menjelaskan sihir yang jenis ketujuh ini pada, maaf lupa nak tukar slide. Sihir pengikat hati ini dia kata ahli sihir memperdayakan orang dengan kemampuannya hingga mereka percaya dan terikat hati kepadanya. Jadi di sini dia panggil sebagai sihir pengikat hati kerana orang yang melihat sihir itu tadi dia rasa dia terberdaya lah, yang dia nampak dengan mata kepala dia sendiri ahli sihir ni buat sesuatu yang dia lihat mujarab benda tu ataupun jadilah benda ni, akhirnya orang yang melihat tadi percaya dan seterusnya dia pun terikat hatinya dengan ahli sihir tersebut ataupun bomoh itu tadi, yang menyebabkan apa sahaja yang bomoh ini ataupun ahli sihir ini kata dia percaya dan dia akan lakukan. Ini dikatakan sebagai sihir yang menyebabkan hatinya sudah terikat dengan tukang sihir tersebut. Dan kita ada yang terakhir. Yang terakhir di sini sebut sebagai An-Namimah. An-Namimah ataupun dalam kitab kita pada poin yang ke-8 disebut sebagai gunjingan. Gunjingan ni tapi dalam bahasa Arab, bila kita rujuk dalam kitab bahasa Arabnya menggunakan istilah An-Namimah. An-Namimah ni lebih tepat kalau kita terjemahkan ia sebagai adu domba. Atau dalam bahasa kita lebih tepatnya kita kata batu api. Itu cara yang paling ringan dan paling halus. Cara yang paling ringan dan paling halus yang mana disyarahkan di sini, An-Namimah dan mendekat dengan cara yang ringan dan halus. Hal itu telah tersebar luas dan sudah banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Nabi SAW ada menyebutkan tentang An-Namimah ini dalam sebuah hadis yang mana baginda SAW menyebutkan, hadis ni riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Daripada Ibn Mas'ud, Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum mal'adhu." Jadi Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat tentang al-adhu. Ala unabbi'ukum mal'adhu. Hendaklah kalian aku kabarkan kepada kalian apakah itu al-adhu. Jadi di kalangan mereka pun tak menjawab apa-apa. Nabi SAW terus memberitahu kepada mereka apakah yang dimaksudkan dengan al-adhu di situ dalam sabda baginda. Jadi baginda kata apa? Hiyan namimah al-qalatu bainan nas, iaitu kata-kata manusia yang tersebar di khalayak ataupun di kalangan orang ramai dengan tujuan untuk merosak hubungan sesama manusia. Ada di kalangan para ulama ketika mereka mensyarahkan hadis itu tadi, mereka menyatakan bahawa al-adhu ini adalah sejenis sihir. Sejenis sihir yang mampu untuk merosakkan hubungan manusia, yang mana hanya digunakan pada sihir ini kata-kata kita, menyebarkan sesuatu perkara yang tidak benar ataupun yang benar. Contoh kita kata adu domba ni dia lebih mudah, efek dia lebih hebat daripada sihir sebenarnya. Kalau sihir ni kebiasaannya ambil masa yang begitu lama jugalah kan kesannya. Kadang-kadang kita nak nampak kesannya tu nanti sehari, 2 hari, esok lusa barulah dia angau, barulah dia sasau macam tu kan. Barulah dia benci. Tetapi kalau al-adhu ini yang Nabi kata an-namimah itu tadi, adu domba, kita tak perlu masa yang lama. Contoh, kita datangkan dengan tiga orang Kita ada 3 orang yang berteman. A, B dan C. Untuk memutuskan ikatan persahabatan antara A dan C, kita cuma perlukan B untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak benar yang disampaikan kepada A dan C. A dan C ini adalah teman yang rapat. Kemudian datang B kepada A. B ini kata sesuatu yang tidak dikatakan oleh C. Dia kata kepada A. B ni kata kepada A, kau tahu tak, C tu semalam aku jumpa dia.
Kau tahu dia cakap apa tentang kau? Dia kata, muka kau tu dah lah buruk. Kemudian, dah buruk, lepas tu action kononlah jambu, macam gitulah dia kata kan, kononlah jambu, macamlah lawa sangat, tapi buruk saya muka dia tu. Aku saja je cakap dia tu cantik, macam gitulah. Tapi adakah C kata begitu? Tak, C tak kata begitu. B ini menyampaikan, C cakap begitu kepada tentang A. A ni dengar. Bila A ni dengar, apa dia rasa? Kita, kalau ada orang sampaikan begitu kepada kita, apa kita rasa? Kita sakit hati kan? Kita tak suka kan? Mesti kita rasa, tak baik cakap begitu. Oh, depan je baik maknanya belakang lain rupanya. Kita dah benci, kita dah mula tawar hati, kita dah mula dah tak nak lagi kawan dengan si C tu. B ni pun, dia buat perkara yang sama kepada C. Bila dia jumpa dengan C, dia kata dengan C, A ada cakap sesuatu tentang C, yang mana A tak cakap langsung pun. Tapi si B ni dia reka-reka. Dia reka-reka lah apa-apa. Dia kata, kau tahu tak, A tu sebenarnya kata kau ni pendek, kan, tak lawa, pendek. Tu action nak jadi macam model lah konon. Macam gitulah kan. So dia ucapkan perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang sebenarnya A tak cakap pun. Bila C ni dengar, C ni pun dah jadi tawar hati, sakit hati, jadi benci. Dan dia rasa kawan dia ini cuma baik di depan sahaja. Dengan mudah, B, dia dapat merenggangkan persahabatan. Bahkan, boleh jadi memutuskan terus persahabatan antara A dan C. Dengan mudah, dia waktu tu dia cakap, waktu tu lah dia jadi. Efek dia terus jadi pada waktu itu. Tak macam sihir. Sihir ni kadang-kadang dia kena tunggu. Kan? 1 hari, 2 hari, tunggu gaduh dulu, tunggu marah dulu, barulah persahabatan tu jadi renggang ataupun terputus. Tapi kalau an-namimah yang Nabi SAW sebutkan itu tadi sebagai al-adhu, yang mana ada di kalangan para ulama menyebutkan ia sebagai antara jenis sihir, ia waktu tu kita cakap, waktu tu lah dia dah mula dah. Dalam hati seseorang tu dah mula rasa benci, tawar hati, sedih, dah tak nak dah lagi kawan dengan orang tu, akhirnya terputuslah persahabatan. Jadi ini kita kata sebagai batu api. Orang yang batu api ini, Nabi SAW ada sebutkan dalam sebuah hadis yang lain. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? La yadkhul jannah an-nammam. Orang yang adu domba, batu api, yang suka memutuskan silaturahim ini, yang cakap perkara-perkara yang tidak betul, yang saling sampai menyampaikan dengan tujuan untuk merosakkan hubungan sesama manusia. Orang yang begini Nabi sebut, la yadkhul jannah. Dia tidak masuk ke dalam syurga Allah. Hati-hati kita. Bahkan, kalau kita lihat kepada pembahagian sihir ini, Imam Ar-Razi menyenaraikan ia sebagai antara jenis sihir yang berlaku di sekitar kita ini. Dan kalau kita rujuk kepada pendapat Imam Ibn Kathir berkenaan dengan jenis-jenis sihir yang telah disenaraikan oleh Imam Ar-Razi, Imam Ibn Kathir beliau mengatakan, Imam Ar-Razi rahimahullah telah mengklasifikasikan pelbagai jenis sihir di atas. Tadi ada berapa jenisnya? Kita ada 8. Okey, kita ada 8 jenis sihir yang telah disenaraikan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab kita ini. Jadi, menurut kepada pendapat Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia kata apa? Kerana hal tersebut berlaku dengan tidak diketahui sebabnya. Maknanya macam mana orang tu tiba-tiba dia boleh jauh daripada kita. Contoh kan, padahal ada orang sebenarnya adu domba. Okay. Kenapa kita pun pelik? Kenapa dia mesti nak cakap begitu tentang diri kita? Padahal tak betul lah kan? Maknanya kita sendiri pelik yang mana kita tak faham apa sebabnya mesti orang tu nak kata buruk tentang diri kita, dan apa sebabnya orang ni nak memutuskan silaturahim antara kita dan orang lain. Jadi perkara-perkara yang begini dia pelik. Tak faham mana duduk perkara sebenarnya, apa sebabnya. Dan di sini Imam Ibn Katsir rahimahullah dia kata, hal ini kerana sihir menurut bahasa
Ertinya sesuatu yang tersembunyi dan samar puncanya. Jadi walaupun tadi kita bincangkan daripada poin yang pertama hingga ke poin yang ke-8, ada yang memang tak ada kena-mengena pun dengan sihir. Contoh macam an-namimah, kan, contoh kita just buat trik silap mata tu tadi, kan. Semua tu tak ada kena-mengena dengan sihir, tak ada kena-mengena dengan sesuatu yang berbentuk jampi, serapah, mantra. Namun mengapa Imam Ar-Razi rahimahullah menyenaraikan ke-8-8-nya sebagai antara pembahagian sihir di sini? Menurut Imam Ibn Kathir rahimahullah ialah kerana Imam Ar-Razi menyusun mengikut maksud sihir daripada sudut bahasa, bukan daripada sudut istilah. Kalau kita bincangkan daripada sudut istilah, kita tahu bahawa ia merupakan perbuatan yang mesti ada bantuan daripada jin dan syaitan. Ada mantranya, ada caranya. Kita menggunakan perantaraan jin dan syaitan. Tapi bila kita lihat kepada ke-8-8 yang disenaraikan itu tadi, ada antaranya yang tidak sama sekali memiliki perantaraan antara jin dan syaitan. Contohnya an-namimah itu tadi. Ini kerana Imam Ar-Razi rahimahullah ketika dia menyenaraikan ke-8-8 ini, dia berpandukan kepada maksud sihir dari sudut bahasa. So tak boleh nak salahkan dia jugalah ya, kerana di situ kalau kita lihat maksud sihir daripada sudut bahasa, ia adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak tahu, maksudnya samar puncanya, faktornya kenapa ia berlaku. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Okey, mudah-mudahan perbincangan tentang pembahagian sihir itu tadi dapat dimanfaatkan dan kita jelas mengapa Imam Ar-Razi menyusun pembahagian sihir menurut kepada pandangannya dengan sesuatu yang kadang-kadang tidak ada kena-mengena dengan sihir pun. Jadi itu kita dah faham tadi, Imam Ibn Katsir jelaskan kerana beliau menyusun mengikut kepada maksud sihir dari sudut bahasa. Okey, baik, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung sekali lagi perbahasannya dan kita akan lihat bagaimana pula pembahagian sihir yang dikemukakan oleh Imam Ar-Raghib dalam kitabnya. Baik, itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa kita pada malam ini lantaran mengikuti pengajian-pengajian agama, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan serta kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi pada minggu hadapan. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.